وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati barisan saf kepimpinan masjid, yang saya kasihi Tuan Imam, yang dimuliakan para tetamu Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada pagi ini. Allah himpunkan kita, Allah pertemukan kita pada satu tempat yang dimuliakan, yang dinisbahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai baitu kulli taqiyin. Keberadaan kita pada pagi ini pada satu tempat yang disebut sebagai rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kitalah tuan-tuan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita akan sambunglah pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam catatan saya, tuan-tuan, masjid kita dah selesai pada cabang iman yang ke-16. Sebelum ni pertemuan kita menyebut tentang berkaitan dengan haji, salah satu daripada cabang iman, kerana kita berada pada bulan yang sangat sesuai untuk kita bincangkan tentang perkara tersebut. Cuma kalau ikut tertib kita sebenarnya pada cabang iman yang ke-16, iaitu pegangan teguh seseorang dengan agama dia sehingga dicampak ke dalam api lebih disukai berbanding kufur. Baik. Jadi pagi ini secara insya-Allah kesempatan masa yang ada, kita akan sebut tentang cabang iman yang ke-17 dan cabang iman yang ke-18. Apa dia? Iaitu menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu juga termasuk daripada 77 cabang iman yang dihimpunkan dalam kitab ini. Baik. Bila sebut tentang menuntut ilmu, apa yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu berkaitan dengan ilmu agama. Pertama sekali kita kena faham, cabang ilmu ini adalah merujuk kepada ilmu agama. Seperti yang ditulis ataupun yang diterangkan pada muka surat yang ke-25. Ilmu tersebut ialah ilmu mengenal pencipta yang maha tinggi, ilmu mengenal Allah, satu, dan mengetahui segala perkara yang datang daripada Allah. Ilmu mengenal pencipta dan ilmu yang mengetahui segala perkara yang datang daripada Allah. Itu maksud cabang iman yang ke-17. Dan ia juga adalah mengetahui tentang kenabian dan sesuatu yang menjadikan Nabi SAW itu istimewa berbanding dengan manusia lain. Kenal Allah dan kenal Nabi. Ini ilmu yang dimaksudkan berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan apa, tuan-tuan? Akidah. Ya, nanti orang kata belajar ilmu apa ni? Ilmu matematik ke? Ilmu sains ke? Baik, dia juga akan disebut kategori ilmu itu. Dan juga tahu hukum hakam yang telah Allah tetapkan, maknanya ketetapan Allah Ta'ala, serta tahu sumber hukum hakam. Apa dia sumber dia? Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan juga syarat-syarat ijtihad. Ini bila kita sebut cabang iman ni, dia berkaitan dengan ilmu mengenal Tuhan, ilmu mengenal Nabi, mengetahui keistimewaan Nabi berbanding manusia yang lain, dan hukum hakam, ketetapan Allah Ta'ala, dan juga sumber hukum hakam tersebut. Dan kalau kita lihat pembahagian ilmu ni yang kita sebut sebagai ilmu syariah ataupun ilmu syar'iyah, itu apa dia? Iaitu pertama sekali ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini juga disebut sebagai ad-daruri, dan bermaksud setiap mukallaf mempelajari perkara-perkara yang menjadikan akidahnya sahih untuk ibadahnya diterima. Maknanya belajar ilmu akidah wajib, fardu ain, ke atas setiap muslim yang mukallaf, dan wajib ke atasnya untuk
mempelajari perkara-perkara dalam urusan akad, muamalah dan urusan-urusan lain yang diperlukan. Ini fardu ain. Di samping itu juga termasuklah hukum untuk mempelajari berkaitan penyakit hati. Belajar tentang penyakit hati dan termasuklah cara untuk mengubatnya, ilaj, mengubat penyakit hati ni. Contoh dia apa? Hasad, ujub. Ujub ni, bakhil, ni semua ni penyakit-penyakit hati ni wajib kita belajar. Kata Imam Ghazali, fardu ain ke atas setiap muslim untuk mempelajari ilmu tersebut, yang kita sebut ini sebagai ilmu tasawuf, ilmu untuk mengubat hati, ilmu untuk kenal penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, takbur, apa lagi. Semuanya itu adalah untuk kita tahu cara untuk mengubati ilmu ataupun mengubati penyakit-penyakit tersebut. Ini ilmu fardu ain. Orang kata belajar adab, belajar tentang ilmu tasawuf ni, kita nak tahu sebab banyak juga amalan-amalan kita boleh terbatal dengan perkara-perkara ni lah. Baca Quran elok dah, cumanya datang riya, datang sum'ah, nak orang puji-puja, nak orang angkat. Maka amalan-amalan tu di sisi Allah Ta'ala tidak diangkat, terbatal. Bakhil, ujub, dia saja yang betul, orang lain salah, bangga diri. Yang keduanya ilmu fardu kifayah. Disebut juga sebagai al-haji. Bermaksud setiap mukallaf hendaklah mempelajari perkara-perkara yang diperlukan dalam urusan agama. Contoh dia menghafaz Al-Quran, itu ilmu fardu kifayah. Hadis dan ulumnya, ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu bahasa, mengenali perawi-perawi hadis dan juga perkara ijma' dan khilaf. Ini ilmu fardu kifayah. Maknanya dia tidak seperti fardu ain, setiap seorang tu mesti belajar, wajib ke atas dia untuk mengetahui perkara-perkara yang dimaksudkan tadi. Contoh macam menghafaz Al-Quran, mesti di kalangan orang Islam ni, dalam satu kawasan dan sebagainya, mesti ada yang menghafaz Al-Quran. Begitu juga mempelajari tentang hadis dan ulumnya. Dan disebutkan juga hendaklah mempelajari ilmu-ilmu untuk mengendalikan urusan dunia. Contoh dia ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu matematik, ilmu sains teknologi. Itu juga termasuk daripada tuntutan fardu kifayah. Dalam masyarakat orang Islam ni mesti ada orang yang pandai matematik, mesti ada orang yang pandai sains, mesti ada orang pandai tentang ilmu perubatan, mesti ada doktor dari orang-orang Islam, mesti ada pakar daripada orang-orang Islam sendiri. Sebab semua ilmu-ilmu ni walaupun ilmu dunia, dia membawa kepada akhirat juga. Contoh macam ilmu matematik. Dengan matematik lah kita dapat jalankan yang kita sebutkan pada perkara fardu ain tadi, iaitu muamalat. Jual beli perlu pada matematik. Betul tak? Kita bayar berapa, baki berapa, contoh. Atau berkaitan ilmu yang lebih lagi, contoh untuk bina kejuruteraan, contoh untuk membina masjid-masjid, untuk membina tempat-tempat yang mulia seperti masjid dan sebagainya. Itu perlu kepada ilmu dunia. Adapun yang ketiga iaitu sunat at-tahsini, mendalami ilmu berkaitan usul adillah, usul dalil, meluaskan pembelajaran ilmu berkaitan sastra dan mantik, logik dan seumpamanya. Ini kita sebut secara umum berkaitan dengan, bila kita sebut pada cabang iman yang ke-17, apakah dia? Iaitu ilmu yang dimaksudkan, ilmu-ilmu itulah. Kategorinya telah dibahagi-bahagikan, telah yang kita sebutkan tadi, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, dan juga perkara yang berkaitan dengan iaitu sunat. Baik, selesai tuan.
Dan pada muka surat 26 didatangkan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran, di antaranya surah Fatir ayat 28. Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ni biasalah kita dengar, iaitu perintah menunjukkan bahawa sebenarnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Para ulama, orang alim, orang yang ada ilmu, mereka ni takut pada Allah Ta'ala. Kerana mereka ni kenal Allah Ta'ala. Mereka lah yang paling kenal Allah Ta'ala, maka mereka yakin dan beriman apa yang telah disampaikan melalui baginda Nabi SAW tentang syurga, tentang neraka, tentang perkara-perkara kebaikan dan segala tegahan dan larangan. Mereka tahu, lalu mereka ni lah di kalangan orang yang paling yang kenal Allah Ta'ala, dan mereka lah orang yang sebenar-benar yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga disebutkan di dalam surah Al-Mujadalah. Saya bacakan dulu ya. Pada ayat yang ke-11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan supaya Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat yang banyak. Orang yang ditinggikan kedudukan darjat ni di sisi siapa? Di sisi Allah Ta'ala. Orang siapa ini? Ialah mereka yang diberi ilmu pengetahuan. Kelebihan ni menunjukkan kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah Ta'ala ni tinggi kedudukan dia. Walaupun atas dunia ni orang tak puji, orang tak pandang pun. Ramai kita tengok kadang orang alim ramai, tapi orang buat biasa je tuan-tuan. Orang buat tak tahu. Tak apa, atas dunia itu tak ada masalah. Tetapi di sisi Allah Ta'ala darjat kedudukannya tinggi. Baik. 2 hari tuan-tuan MC sakit tekak, kena serang ada infection. Ni lega sikit. Bahagian khutbah Jumaat melekat-lekat tuan. Bercakap tu melekat, tak boleh nak apa, butir perkataan tu tak keluar. Ni alhamdulillah makin okey sikit lah. Minta maaf atas kekurangan pagi ni. Ini kedudukan kepada orang yang berilmu. Ni kelebihan lah, antaranya kelebihan orang yang diberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan oleh Allah Ta'ala, kedudukannya tinggi di sisi, darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga pada surah Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ini adalah dari segi balaghahnya, walaupun dia bentuk persoalan, kita tak perlu jawab. Kerana nak bagi tahu kepada umat, kepada manusia ni, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kan? Kita pun tahu dah jawapannya. Apakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Ini antara dalil-dalil daripada Al-Quran. Kemudian dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan ilmu. Antaranya hadis daripada Abdullah bin Amr al-As bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Bila kita sebut radhiyallahu anhu tu seoranglah. Contoh kita sebut nama sahabat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia seorang. Ada orang tahu, ada yang tak tahu. Bila kita dengar radhiyallahu anhuma ni, maknanya 2 orang. Semoga Allah meridai ke atas keduanya. Kalau dalam ni kita kata 2 orang lah, anak dia Abdullah dan ayahnya Amr bin al-As. Macam kita sebut Abdullah bin Umar. Abdullah dia, Umar tu bapa dia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan, contoh dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu bezalah. Abdullah bin Umar ni ataupun Amr al-As ni, dia dengan ayah dia, kalau kita lihat beza umur dia dengan ayah dia 11 tahun ya. Abdullah dan ayah dia Amr al-As ni 11 tahun. Sebab apa? Kerana Amr al-As ni dia berkahwin muda, ketika umurnya 10 tahun. Jadi dalam hadis ni Abdullah bin Amr ni dia bagi tahu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang berkaitan dengan ilmu ni, apa yang berlaku pada ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama. Qabdil ni boleh kita kata dari segi bahasanya dengan cara yang elok lah, dengan cara yang baik, lunak kita dengar bahasanya. Ini bahasa Arab, kelebihan bahasa Arab, maknanya menjemput. Allah cabut ilmu tu dengan menjemput, dengan kaedahnya bil mauti lah, dengan cara mati, dengan cara kematian. Siapa tu? Al ulama, orang yang ada ilmu, para alim ulama. Maknanya ilmu ni Allah cabut dengan cara bukan ambil daripada dada manusia, tetapi dengan cara menjemput para ulama, iaitu kematian para ulama. Ini maksud hadis ni. Maknanya ilmu ni makin hilang di dada daripada para ahli ulama. Sebab tu kita lihat ramai dah ulama-ulama tinggalkan kita. Yang tak tinggal kita je lagi. Ulama tinggal, ramai dah tinggalkan kita. Sehingga apa yang berlaku? Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tak ada lagi orang alim. Bila tak ada orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya mereka ni, orang-orang manusia ni, dia ambil di kalangan pemimpin-pemimpin orang yang juhalan, orang yang bodoh, orang yang jahil. Sebagai apa? Sebagai ru'usan, sebagai pemimpin. Akhirnya akan sampai ke peringkat itu. Bila dah tak ada orang alim, dengan Allah mematikan para ulama ini, maka pemimpin yang diangkat di kalangan orang-orang yang jahil. Fas'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Akhirnya apabila ditanya tentang satu pandangan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan agama, berkaitan tentang agama, bertanya tentang satu perkara tentang agama, maka mereka fa'aftau, mereka memberikan pandangan. Dia jahil tuan-tuan, ru'usan juhalan, ni orang tak erti, tapi bila tanya pada dia bagi pandangan dia. Ini perangai. Kita kalau tak tahu, kita kata tak tahu. Hatta kalau kita lihat para imam mujtahid pun, walaupun kita ambil dia maksud mereka adalah mereka ni tawaduk. Anak murid dia ramai, sebagai anak murid tanya soalan banyak tuan-tuan, berpuluh soalan, dan dia tak jawab semua soalan. Bahkan dia mengatakan sebahagiannya la adri, aku tak tahu, kan? Kita kalau tak tahu, macam ustaz tu ceritalah, kalau tak tahu jangan buat pada tahu, kan? Nanti orang tahu yang kita tak tahu. Itu bahaya tu. Tak tahu tapi kita buat-buat tahu. Sudahlah kita tak tahu, kita menyusahkan orang. Macam kita cerita dulu dalam ceramah kita, kan? Dia tak tahu hukum ni, itu dia buat-buat tahu, dia buat report polis dan sebagainya. Akhirnya orang tahu dia ni tak tahu. Baik. Maka bila dia tak tahu, dia tanya benda, akhirnya menyesatkan. Sebab tu zaman Saidina Umar pernah berlaku seorang lelaki, dia kena tangkap. Kesalahan dia minum arak, minum khamar. Bila dia minum khamar tu, sepatutnya hukumnya 40 kali sebatan. Tapi Saidina Umar dia lain, dia tambah lagi 40 kali sebatan. Sebab apa? Sebab dia bila ditanya tentang kesalahan dia minum khamar, minum arak ni, dia mengatakan bahawa Allah telah menentukan, Allah yang pilih dia untuk minum. Ini yang kita bincang dalam bab berkaitan dengan keimanan, beryakin atau beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini golongan yang kita panggil sebagai golongan Jabar, golongan Jabariyah, golongan yang mengatakan hidup ini telah dipaksa oleh Allah Ta'ala. Kenapa kau buat benda ni? Kenapa kau tak berusaha? Kenapa kau hidup kau miskin? Allah dah tentukan aku miskin. Dia tak ada usaha tuan-tuan. Ada orang macam tu. Kenapa minum arak? Allah telah pilih aku minum arak. Sedangkan yang minum usaha, mukhayyar. Dia yang usaha minum. Dia yang angkat cawan tu, dia yang minum, pilihan dia. Tapi dia salahkan agama, dia salahkan Tuhan. Dia kata Tuhan yang pilih dia. Jawapan dia salah orang lah. Yang tanya dia Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, kena dia 40 lagi, tambah 40 kali sebatan lagi, jadi 80. Sebab apa?
dia menjawab tentang qadar, ketetapan itu tanpa sandaran ilmu. Ni kalau orang macam Saidina Umar ni hidup zaman kita, alhamdulillah. Huru-hara kita yang hari ni tuan-tuan, yang kita buka media sosial, duk bergaduh tak habis, berdebat tak habis. Ambil video orang buat react, buat orang buat benda-benda bagi nak berdebat saja. Sedangkan kita tak ada sandaran ilmu. Maka perkara tersebut kalau Umar ada, habis kena sebat kita. Kita ni banyak benda kita kena. Itu antara yang kita kena ambil perhatian. Akhirnya apabila ditanya perkara yang tidak diketahui dan dijawab oleh orang-orang yang jahil, akhirnya mereka sesat lagi menyesatkan dan menyesatkan. Ini berkaitan dengan ilmu. Dan kemudian disebut dalam hadis yang kedua. Hadis ni hadis yang panjang. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan usaha orang yang betul-betul mencari ilmu. Tetapi didahulukan dengan beberapa perkara sebagai panduan kepada kita supaya kita rebut perkara-perkara ini, kerana ini janji Nabi SAW. Hadis ni kita pernah baca dululah. Saya akan bacakan juga pasal kita masuk pada bab yang kita bincang pagi ni. Iaitu dalam hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Ini kita kena yakin. Kalau kita tak yakin perkara ni tuan-tuan, kita memang akan hidup dalam keadaan tak peduli orang. Kerana kita rasa aku usaha harta yang aku ada ni untuk diri aku, keselamatan diri aku, peduli apa orang lain. Tapi kalau kita yakin dengan janji Nabi SAW, Nabi menyebutkan sesiapa yang nafasa an mu'min qurbatan, melepaskan seseorang itu daripada kurbah. Kurbah ni maksud dia apa? Kurbah ni maksud dia beban yang berat. Kurbatan. Siapa yang melepaskan seseorang itu daripada beban yang berat, beban ni yang membawa kepada kesedihan dan derita seseorang. Orang tu hidup dalam keadaan derita, dalam keadaan melarat, dan hidup dalam keadaan kesedihan. Siapa yang melepaskan seseorang yang hidup dalam keadaan sedemikian rupa atas dunia ni, atas dunia, apa janji Nabi SAW? Nabi bagi tahu, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan kurbah, kesukaran, derita, kesedihan kita pada hari kiamat nanti. Sebab tu kita kena yakin tuan-tuan, atas dunia ni bila kita tolong orang, kita bantu orang, kita selesaikan masalah orang, selesaikan derita orang, keringkan air mata orang, kesedihan orang, orang miskin, orang melarat. Atas dunia ni orang lihat kita ni membantu orang. Kita mengeluarkan harta yang kita ada, kita bantu orang, maka harta kita berkurang dari segi kiraan dunia. Tetapi hakikatnya kita bukan membantu orang atas dunia. Hakikatnya kita kena faham ini, kita sedang membantu diri kita di padang mahsyar. Sebab tu kita jangan risau bila aku tolong orang, duit aku kurang, harta aku kurang. Betul tuan-tuan. Bila kita sedekah kat orang, kalau kita ada RM10 dalam poket kita, kita bagi RM5, kurang lah RM5 kan? Memang kurang. Tetapi sebenarnya ia lebih bernilai untuk kita pada hari akhirat kita, pada akhirat kita. Ketika itu dalam derita susah kita, dalam keadaan padang mahsyar yang huru-hara, dalam keadaan kita tak tahulah bagaimana keadaan kita nanti di sisi Allah Ta'ala di padang mahsyar, maka Allah akan melepaskan kita, meringankan kita, atau membebaskan kita daripada derita dan kesusahan yang kita tanggung pada hari padang mahsyar nanti. Maknanya bila tu? Kata Nabi, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Begitu juga Nabi sebut, wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang, orang siapa ni? Mu'sir, orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kesusahan.
yasrallahu alaih, maka Allah akan memudahkan ke atasnya, iaitu ketika mana dia berada di dunia lagi dan di akhirat. Sebab tu kalau kita banyak tolong orang, bantu orang, atas dunia Allah bagi senang kat kita, akhirat pun Allah bagi mudah dekat kita. Itu kalau kita nak hidup senang, nak hidup dengan bahagia, maka kita bantu orang yang susah kita bantu. Ini secara mudahlah terjemahan dia, tuan-tuan, sebab kita nak sebut yang berkaitan dengan ilmu. Sebab hadis ni dah disebutkan, pernah disyarahkan sebelum ni. Kemudian disebut waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib, ni biasa ni kita sebut hadis ni, siapa yang menutup aib seorang muslim, ataupun sesiapa yang menutup aib seorang musliman. Kalau kita tutup aib orang, maka satrallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Ada orang dia perangai dia suka buka aib orang. Dia akan cerita keburukan orang. Bila tu? Dulu 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, waktu muda dulu. Kawan tu elok dah. Dia kata, kau tengok dia macam tu je, kau tak tahu dulu. Aku dulu dengan dia sama-sama dulu, aku tahulah perangai dia. Kita buka aib orang, kita cerita keburukan orang. Hati-hati. Tapi siapa yang menutup aib orang atas dunia ni, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Yang kita baca kisah Hatim Al-Asam kan, di kalangan salafun salih, bagaimana sikap orang alim ni, orang yang warak ni, dia cuba tutup aib orang, walaupun sukar untuk kita buat. Bagaimana dia menutup aib seorang perempuan yang datang kepada dia bertanya tentang satu perkara, ditakdirkan perempuan itu dia terbuang angin. Itu aib bagi seorang, lelaki pun aib, perempuan pun aib. Tetapi kerana nak jaga aib orang, maka Hatim Al-Asam ni dia berpura-pura tak dengar, sehingga dia minta perempuan tu ulang balik apa yang ditanya. Maka perempuan itu menyangka bahawa apa yang berlaku tadi tidak didengari oleh Hatim. Dan dia, tuan-tuan, bukan setakat hari itu sahaja, disebut sehingga 15 tahun lamanya dia berpura-pura yang dia tak dengar. Lalu melekatlah pada diri dia Al-Asam, iaitu Hatim yang tuli, yang tak dengar. Boleh, tuan-tuan? Buat kita tak dengar, kita kan, kita tahu dah aib orang tu, tapi kita senyap buat tak tahu. Lama-lama. Jadi ulama' macam ni hebat, tuan-tuan. Mereka buat. Sebab tu kita kata tadi, mereka ni orang yang takut pada Allah Ta'ala. Mereka yakin siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib dia. Tu saja. Mereka yakin, mereka kenal Allah Ta'ala. Allah perintahkan begitu, Nabi perintahkan begitu, mereka buat. Apa yang Nabi larang, apa Allah larang, mereka tinggal sungguh-sungguh. Maka mereka sanggup buat sampai peringkat tu. Maka kita buatlah sekadar yang kita mampu untuk kita jaga aib orang, dan kita tak cerita tentang keburukan orang, bahkan kita tutup aib orang. Hari ini orang memang suka bongkar cerita-cerita lama, akhirnya menyebabkan tak ada kebaikan pun. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi mana dia membantu saudaranya yang lain. Janji Allah, janji Nabi SAW, Allah akan bantu selagi mana kita bantu orang, kita bantu saudara kita. Kemudian disebutkan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama lah, ilmu agama. Dan juga sebagian ulama kata ilmu dunia yang membawa kepada agama, macam yang saya terangkan awal tadi. Contohnya macam ilmu pertukangan, ilmu belajar architecture atau engineer. Mereka belajar ilmu ni untuk mereka bina perkara agama seperti membina masjid. Maka ilmu seperti ini juga dimaksudkan dalam hadis ini. Maknanya kita keluar menempuh perjalanan, maknanya menempuh ni benda yang susah, tuan-tuan. Orang mencari ilmu ni, kalau kita lihat bagaimana para ulama yang terdahulu, lagi susah. Tidak seperti kita pada hari ini, sangat mudah cara untuk menuntut ilmu. Banyak tempat macam kita pagi ini dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang berekon, dalam keadaan yang
tenang. Pada zaman dulu para ulama mereka sanggup meninggalkan kampung halaman dan menghabiskan sebahagian besar umur mereka untuk ilmu saja. Sanggup, bahkan meninggalkan negara mereka dan tak kembali dan wafat mereka di negara orang lain. Untuk apa? Untuk ilmu. Ada yang mati umurnya muda dalam keadaan belum berumah tangga. Maka bermujahadah sungguhlah. Yang Imam Syafi'i sebut 6 perkara tu. Kamu tak akan mencapai satu darjah ilmu tu mulai 6. Antaranya adalah ijtihad ataupun dengan kesungguhan. Itu yang kita sebut dengan harta, dengan kesungguhan, dengan kecerdasan. Itu telah diamalkan oleh para ulama. Maka untuk menempuh, bila kata menempuh ni perkara yang sukar, tetapi kesukaran ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan. Untuk apa? Bila dia tempuh ke satu jalan yang sukar untuk tujuan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia ke, Masya Allah tuan-tuan, syurga. Menempuh ilmu ada syurga. Sebab tu kalau kita lihat, bila kata Allah mudahkan, maknanya jalan ke syurga tu susah. Jalan ke syurga tu payah. Jalan ke syurga tu sukar. Ini syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat, sekalipun para sahabat Nabi, di kalangan mereka yang dikategorikan sebagai asyratu fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Dalam beberapa riwayat hadis, Nabi sebut sebahagian nama sahabat tu ada berbeza sedikit di hujung dia. Tapi nak sebut, Nabi sebut 10 orang. Tidaklah bermaksud sahabat yang lain tak masuk syurga, kerana disebut juga di dalam Al-Quran tentang sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan mereka ni semuanya dijamin masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala di dalam riwayat-riwayat hadis yang lain. Cumanya kalau kita lihat, salah satu daripada hadis ini dikategorikan sebagai asyratu fil jannah, 10 yang masuk syurga. Nabi SAW fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi sebut sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Malik fil jannah, Abdurrahman bin Auf. Nabi sebut nama dengan bapa sekali. Pasal Abdurrahman ni ramai, tapi sebut fil jannah. Siapa lagi? Kemudian akhirnya sampai 9 orang. Nabi tanya, kamu nak tahu tak orang yang ke-10? Sahabat tanya, siapa? Nabi pun jawab, orang ke-10 tu Sa'id bin Zaid fil jannah, juga dalam syurga. Tapi walaupun mereka ni telah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala dan disebut oleh Nabi SAW, dah confirm syurga, tapi jalannya susah, tetap susah. Betul tak? Bagaimana Abu Bakar ni, kalau kita lihat, bila ditanya oleh Nabi tentang harta yang ada pada dia, tidak berbaki, semuanya untuk Allah dan Rasul. Kan susah tu. Sayyidina Umar, sebahagian harta dia untuk Allah dan Rasul, untuk jalan agama. Padahal jamin syurga, orang dah jamin syurga ni, tak payah buat apa lah. Kita kalau orang kata adalah orang kaya mana datang ke tempat kita, saya nak taja 10 orang ahli qaryah masjid ni pergi umrah dengan ziarah kali di Madinah, dan sekali dengan package pergi Turki. Disebut nama seorang-seorang. Inilah yang pagi-pagi datang ni. Ni dapat Ustaz Syakir, dapat semua sakit. Kita relax, tak payah sediakan apa, tak payah nak kerja cari duit, nak belanja. Orang dah taja kita. Kita rasa dalam keadaan yang dah selamat, dah dijamin. Sedangkan para sahabat walaupun telah dijamin syurga dan disebut nama-namanya oleh baginda Nabi SAW, tetapi mereka tetap memilih jalan yang bermujahadah, jalan yang sukar, dengan sedekahnya, dengan jihadnya, dengan perjuangan pengorbanan dia, tidak tertanding oleh kita. Maka jalan ke syurga tu sukar, Allah mudahkan di kalangan di antaranya orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Baik. Dan siapa, kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum, satu kumpulan manusia di mana, di sini fi baitin, pada satu rumah, pada satu tempat, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid. Mereka buat apa di masjid? Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, mengkajinya Al-Quran ni. Maknanya dalam konteks majlis ilmu,
illa nazalat alaihimus sakinah. Tuan-tuan, bila kita buat perkara tersebut, janji Nabi SAW, tidaklah melain padanya diturunkan as-sakinah, ketenangan. Sakinah ni bukan nama perempuan ya. Dia kata pula bila kita duduk masjid kan datang sakinah. Tidak, sakinah ni maknanya Allah kurniakan ketenangan. Nak ketenangan ni min buyutillah, rumah Allah ni. Di luar tidak menjanjikan ketenangan yang hakiki. Kita duduk tenang-tenang dengan kawan-kawan, sembang-sembang waktu solat, itu tidak mendatangkan ketenangan. Tapi ketenangan itu berada di masjid, berada di rumah Allah. Wa haffathum al-malaikah, dan kemudian malaikat datang keliling. Wa khasyiyathum ar-rahmah, dan kemudian dikelilingi, malaikat mengelilingi dan meliputi rahmat kepada orang ni, orang yang berada ni pada tempat yang dimuliakan ini. Dan paling hebat, yang paling tinggi kedudukannya, wa zakarahum Allahum fi man indahu, dan Allah menyebut nama-nama mereka itu di hadapan para malaikat. Maka mulia kedudukan orang yang disebutkan ini. Maka hadis ni menceritakan tentang kelebihan ilmu, susah payah mujahadah mencari ilmu. Dulu saya pernah mengajar satu tempat, tuan-tuan, tengah-tengah belajar tu, orang muslimat saya cerita lah kot kan, tengah belajar tu jatuh tirai pemisah lelaki perempuan tu, tengah belajar tengah macam dalam majlis ilmu tu jatuh benda tu. Saya kata yalah, inilah maksudnya mungkin bersusah payah untuk mencari jalan ilmu, tuan-tuan. Sampai dia terpaksa menghadapi benda-benda jatuh lah, benda atas kepala dan sebagainya kan. Tapi itu benda-benda kecil je lah, bukanlah besar. Tapi nak kata setiap itu ada ujian dia. Baik, selesai yang ni. Akhir sekali kita masuk sedikit, iaitu berkaitan dengan menyebarkan ilmu. Dapat ilmu, wajib mempelajari ilmu. Ilmu yang kita dapat tu jangan sembunyikan. Dan Nabi SAW menegah orang yang menyembunyikan ilmu. Dia tahu satu perkara, kemudian ditanya kepadanya, lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, adalah satu perkara yang dilarang di dalam agama. Antaranya kalau kita lihat pada muka surat 29, Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 187. Kata Allah Ta'ala, latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab, yakni Al-Quran, kepada manusia dan jangan menyembunyikan. Ini perintah daripada Allah Ta'ala supaya menyampaikan. Ini perintah wajib. Jangan sembunyikan, maka sampaikan ilmu tersebut. Ilmu yang dimaksudkan sekali lagi adalah berkaitan dengan ilmu agama. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Pada surah Taubah ayat 122, Allah mengatakan, dan untuk mengajar kaum mereka apabila kembali kepadanya. Dalam ayat ni, sebelum ayat ni adalah perintah berkaitan dengan jihad. Maka tidak semua dibenarkan untuk keluar berjihad fi sabilillah. Sebahagiannya itu keluar berjihad fi sabilillah, dan sebahagian adalah mereka mempelajari ilmu dan kembali ke tempat mereka untuk menyampaikan ilmu, sebarkan Islam. Itu maksud dia, maksudnya menyampaikan. Ini perintah untuk menyebarkan ilmu. Dan berlaku juga ketika mana dalam peristiwa haji wada, ataupun sebagian kita kata haji wida tu kan, haji yang terakhir kepada Rasulullah, perpisahan Nabi SAW yang berlaku pada 10 Hijrah itu, iaitu pada ketika mana yang kita kata 3 bulan selepas tu Nabi pun wafat lah kan, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' Awal, Nabi wafat 3 bulan. Sebab tu itu yang terakhir bagi Nabi SAW. Dan pertemuan itu yang kita sebut sebagai haji wida tu, tuan-tuan, ketika Nabi menyampaikan khutbahnya di Mina tu, itu adalah merupakan menyimpulkan intipati apa yang telah disampaikan oleh Nabi selama 10 tahun dan 13 tahun, 23 tahun dakwah Nabi SAW. Nabi simpulkan apa yang kita nak sebutkan di sini. Yang berlaku ketika itu adalah himpunan para sahabat yang ramai, cukup ramai. Sebahagian kitab menyebutkan dalam kitab Rahikul Maktum 124,000 sahabat ada. Ramai, tuan-tuan. Jadi persoalan dia, apa yang Nabi sampaikan ketika itu bagaimana boleh diketahui oleh kesemua para sahabat? Kalau kita lihat pada hari ini, kita mungkin mudah, ada teknologi, cakap di masjid, di luar sana boleh dengar. Tetapi ketika zaman Nabi SAW itu tidak ada. Maka apa yang berlaku, inilah dia.
amalan ini lebih telah didahului oleh para sahabat, iaitu mereka menyebarkan ilmu. Ketika Nabi menyampaikan menyampaikan khutbah pesanan baginda yang terakhir di Mina, ketika itu para sahabat yang ramai itu mendapat tahu apa yang telah Nabi sampaikan, ialah dengan cara Nabi mengatakan, ala liyuballighannal syahidu minkum al-ghaib fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di min sami'ahu. Nabi kata apa? Dan orang yang hadir di kalangan kamu hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kamu yang ada ni sampai kepada orang yang tidak hadir. Ini perintah Nabi. Mudah-mudahan orang yang menyampaikan itu lebih ingat daripada orang yang mula-mula mendengarnya. Maka sampainya pesanan Nabi dalam khutbah Nabi yang terakhir ini adalah dengan perintah Rasulullah supaya orang yang hadir itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini Nabi perintahkan, jangan sembunyikan apa yang telah aku sampaikan, tetapi sampaikan, sebarkan. Sebab tu dalam ramai sahabat yang ada ketika itu, yang berada di barisan hadapan yang mendengar apa yang Nabi sampaikan, lalu mereka akan menyampaikan kepada orang yang seterusnya dan seterusnya. Akhirnya keseluruhan para sahabat mendengar dan mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Itu cara ketika itu bagaimana ilmu disebarkan, menyampaikan. Hari ini kalau kita tengok, mungkin dengan kaedah macam ada depan saya ni kan, disebarkan ilmu lah. Mungkin tak ramai tetapi ilmu tu disampaikan. At least ilmu tu dibincangkan, ilmu tu dibicarakan. Sebab tu kita kata bila sebut tentang ilmu, tujuan kita adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Ataupun yang keduanya adalah untuk menghilangkan kejahilan pada orang sekeliling kita, masyarakat kita. Dan akhirnya ilmu tu dapat difaham dan dapat diamalkan. Wallahu alam. Jadi itu antara perkara yang kita boleh sebutlah pagi ini untuk kita habiskan pada cabang iman yang ke-17 dan juga pada cabang iman yang ke-18. InsyaAllah nanti kita akan masuk tuan-tuan pada cabang iman yang ke-19. Apa dia tu? Cabang iman ke-19 iaitu mengagungkan Al-Quranul Majid dengan cara mempelajari dan mengajar, menjaga segala batasan dan hukumnya Al-Quran, mengetahui halal dan haram, memuliakan ahli dan penghafaz Al-Quran, menjadikannya syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sebutlah nanti tentang perkara yang disebutkan pada cabang iman yang ke-19 dan seterusnya cabang iman ke-20 iaitu bersuci insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.